Selamat petang ya Tan Sri. Sudah setahun lebih masyarakat berdepan dengan COVID-19 dan mereka dilihat mula penat dengan pematuhan SOP dan kawalan pergerakan. Malah ada juga yang anggap COVID-19 ini hanya sesama biasa kerana kadar pulih yang tinggi. Jadi soalan saya, adakah KKM membuat kajian tentang pesakit COVID yang telah pulih akan menghadapi komplikasi kesihatan dan tidak dapat menjalani kehidupan seperti biasa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya pasti semua petugas juga termasuk wartawan dan juga rakyat Malaysia merasa lesu dengan jangka masa yang panjang. Itu kelesuan minda dan juga kita menghadapi kes-kes COVID-19 ni lebih hampir mencecah 10-11 bulan. Jadi apa yang kita perlu ialah kita pasti virus tersebut tidak lesu langsung. Virus tersebut telah bermutasi menjadi lebih aktif, iaitu kebolehjangkitan lebih tinggi. Jadi kelesuan tu adalah kelesuan minda kita adalah satu dugaan dan cabaran kepada kita untuk memerangi virus tersebut. Jadi kita tak boleh ambil mudah dan juga kita perlu memerangi virus tersebut, dan sekarang ni memang pun kita pertingkatkan lagi aktiviti kesihatan awam di negeri Sabah contohnya dan juga di Lembah Kelang. Tapi kalau kita lihat daripada sejarah beberapa bulan ni, kita berjaya untuk mengekang ataupun membendung penularan virus COVID-19 di negeri Sarawak. Yang Sarawak sekarang ni kita lihat kebanyakan zon hijau. Dan juga di negeri Kedah. Jadi 2 bulan, 3 bulan lepas kita lihat daripada kluster Siwa Gangga, banyak kluster yang terbina daripada jangkitan COVID-19, dan ini kali kedua kita melihat, iaitu mutasi virus yang kebolehjangkitan yang tinggi hingga melibatkan jumlah mereka yang terlibat adalah besar. Contohnya kluster Siwa Gangga, kluster Tawau, dan kedua-dua kluster ini telah pun kita tamatkan, termasuk kluster Telaga. Dan sekarang ni kita memantau iaitu kluster sungai, tetapi tiada kes telah dilaporkan setakat 2-3 minggu lepas. Dan apa yang pasti kita pantau untuk tempoh 28 hari. Kalau tiada kes, kita akan juga tamatkan kluster sungai. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah tindakan kita, iaitu petugas barisan hadapan daripada kesihatan, daripada polis, daripada angkatan tentera dan sebagainya bekerjasama, kita dapat membendung satu negeri, iaitu negeri Sabah, dan juga berjangkit kepada negeri Perlis dan juga di negeri Pulau Pinang dan Perak. Tapi apa yang pasti, tindakan kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19. Jadi kita menjalankan aktiviti surveillance, kita menjalankan aktiviti kesihatan awam, dan juga kita memerlukan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP, kalau boleh duduk di rumah. Kalau kita boleh duduk di rumah untuk tempoh 10 hari, besar kemungkinan kita boleh putuskan jangkitan COVID-19. Tapi kalau kita keluar di tempat yang sesak dan perhimpunan dan sebagainya, ada kemungkinan kita dijangkiti. Tapi kita dinasihatkan untuk memakai pelitup muka, pastikan penjarakan 1 meter dan juga kerap mencuci tangan. Jadi kita boleh bekerjasama sama-sama dengan Kementerian Kesihatan untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Balik pada soalan tadi, sama ada pesakit-pesakit yang telah dijangkiti ini ada komplikasi lain. Kementerian Kesihatan sedang menjalankan pemantauan rapi kepada pesakit-pesakit tersebut. Jadi kita ada rawatan ataupun follow-up susulan untuk melihat kepada perkembangan pesakit-pesakit tersebut. Kalau pesakit yang ada jangkitan yang ringan, iaitu mild symptoms ataupun tiada gejala, mungkin efek ataupun kesan samping itu kurang. Tetapi yang pesakit yang ada jangkitan kategori ataupun tahap 4 dan 5, mungkin ada kesannya lebih, iaitu kita sedang melihat kepada tempoh jangka panjang. Kalau tempoh jangka panjang, sama ada keparutan dalam paru-paru tu akan menyebabkan dia kesesakan, sesak nafas dan sebagainya. Jadi ini kita akan lihat pada jangka panjang. Jadi kita masih memantau setakat ini, melihat pada jangka panjang dan juga jangka sederhana. Tetapi apa yang pasti, mereka telah pulih dan kita telah pun discharge pada ward. Dan juga kita sekarang ni IMR sedang menjalankan ujian
ataupun kajian melihat kepada antibody mereka. Jadi biasanya apabila kita dijangkiti, kita akan terbina antibody terhadap virus tersebut. Persoalannya berapa lama antibody tersebut akan kekal dalam badan. Jadi laporan awal yang kita laksanakan dan juga kita lihat ialah selepas 8 minggu antibody itu semakin berkurangan. Jadi inilah kajian yang kita perlu lihat kepada tempoh dulu. Sekarang ni pengalaman kita hanya tempoh dalam 10 bulan. Dalam 10 bulan apa yang kita boleh belajar daripada virus ini? Jadi setiap hari adalah satu pembelajaran kepada kita di Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti dan juga mengenal virus tersebut, sifat-sifat virus tersebut, bagaimana kita menangani virus tersebut mengikut sifat-sifat yang kita kenal pasti.